Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 20 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 17 Syaban 1443, kita dapat mulakan sambung mula tafsir surah Ghafir. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Jangan terkejut. Dia kata mana surah Ghafir? Dalam Quran surah Mu'min. Dia nama dua. Nama dua. Surah ini dua nama. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir iaitulah surah yang ke-40. Surah yang ke-40 di dalam Al-Quran. Dia duduk dalam juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-24, surah yang ke-40. Apa yang kita akan bincangkan iaitulah kita akan mula dengan muqaddimah surah. Kita hanya akan baca 3 ayat saja daripada permulaan surah ini. 3 ayat daripada permulaan surah ini. Kemudian kita pergi ke muqaddimah dianya insya-Allah. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 1020. 1020. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi ke huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو ilaihil masir. 3 ayat saja. Kemudian balik semula kita ke muqaddimah surah. Undur balik satu muka. Muqaddimah surah, muka surat 1019. Muqaddimah surah Al-Mu'min. Tengok dalam tafsir pimpinan, surah ini diturunkan di Makkah, dia panggil surah Makkiyatun. Kita belajar kan dalam istilah dia ni, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Makkiyah, Madaniyah. Surah Ghafir atau surah Mu'min ini Madaniyat, Makkiyatun. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalik, maknanya ulama tafsir
meriwayatkan sepakat ijma' ulama tentang surah ini Makkiyah. Mengandungi 85 ayat 85 ayat, dinamakan surah Al-Mu'min. Tengok, pelajar tengok dalam kitab, dua nama surah ini. Surah Al-Mu'min, orang yang beriman, kerana perihal seorang mukmin dari kaum Fir'aun, dia panggil mu'minu ali Fir'aun, yang menyembunyikan imannya, ada diceritakan pada ayat 28 hingga ayat 45. Panjang cerita dia, 28 sampai ayat 45 hingga ayat 45, cerita mu'minu ali Fir'aun. Wa ja'a rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Itu nama yang pertama. Yang kedua, surah ini juga dinamakan surah Ghafir. Apa makna Ghafir? Yakni yang mengampunkan dosa. Ghafir, Allah yang mengampunkan dosa. Kerana pada awal surah ini Allah telah menegaskan bahawa, tengok ayat yang kita baca saat ini, tanzilul kitab minallahil aziz alim ghafiriz zambi. Ghafiriz zambi. Di awal ayat yang ketiga tu, Allah yang mengampunkan dosa. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa turunnya Al-Quran ini dari Allah yang maha berkuasa, lagi amat mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat. Dalam pada itu Allah juga keras seksanya terhadap orang-orang yang degil dalam keingkaran dan kekufuran mereka. Itu jelaslah. Jadi sekarang ni kita akan namakan dia Suratul Ghafir ataupun Surah Al-Mu'min. Dua nama, tidak ada percanggahan. Ada Quran tulis Mu'min. Tengok dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman dia tulis Surah Al-Mu'min. Dalam tafsir lain dia tulis Surah Ghafir. Yang penting kita jangan keliru bila kita dah belajar. Sebagaimana kata orang sekarang, biar tahu jangan keliru. Bila kita belajar tak keliru. Surah apa ni? Surah apa ni? Kenapa ustaz? Baru ni saya ditegur oleh seorang. Kenapa kok salah ni? Ini surah Ghafir, kenapa tulis surah Mu'min? Saya kata sabar, dua surah nama. Bila kita belajar dia tak ada keliru, insya-Allah. Intisari kandungan membentangkan soal benar dan salah, soal iman dan kufur, soal dakwah, menyiarkan agama Islam dan golongan yang menentangnya, dan akhirnya soal perbuatan sombong, angkuh dan bermaharaja lela di muka bumi sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun, dan azab Tuhan yang ditimpakan kepadanya dan kepada orang-orang yang bersifat demikian. Dalam memperkatakan soal-soal yang tersebut, dibentangkan pula pendirian orang-orang yang beriman yang tetap patuh dan mengerjakan amal bakti untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian diterangkan perihal malaikat yang mencintai orang-orang yang beriman serta mendoakan untuk mereka dan untuk ibu bapa, anak dan isteri serta keturunan mereka. Semoga mereka semuanya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah yang amat melimpah rahmatnya. Setelah menerangkan kebenaran hari kiamat, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya umat manusia sentiasa berdoa dan beribadat kepadanya dan diberi rahmat oleh Allah yang amat melimpah rahmatnya.
Setelah menerangkan kebenaran hari kiamat, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya umat manusia sentiasa berdoa dan beribadat kepadanya untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ibadat itu adalah satu-satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan kepercayaannya kepada kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, serta melahirkan kesedarannya kepada kehinaan, kemiskinan dan kelemahan diri. Dengan yang demikian, sesiapa yang sombong, takbur daripada melakukan ibadat, bermakna ia berlaku sombong daripada mengakui kebesaran Tuhan dan kehinaan serta kelemahan dirinya. Surah ini diakhiri dengan menerangkan bahawa orang-orang yang kufur ingkar semasa melihat azab akan mengakui beriman kepada Allah semata-mata dan berlepas diri dari segala benda yang menyebabkan mereka menjadi syirik, tetapi pengakuan mereka yang demikian sudah terlambat. Nak mengaku apa lagi? Masa tempoh sudah habis, baru nak mengaku kita kata la faidata fi. Tidak ada lagi faedah pada saat itu. Baik para jemaah sekalian, kita petik pula muqaddimah dari tafsir Al-Muharrar yang saya baca ini. Muharrar kata apa? Fadailus surah, kelebihan surah, wa khasaisuha, dan ciri-ciri keistimewaan surah ini. Apa kelebihan? Apa ciri keistimewaan? Tanda sikit. Suratul Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, hiya awwalus suwaris sab'. Ini adalah merupakan surah yang pertama daripada surah yang dimulai dengan Hamim. Surah yang Hamim ada 7 dalam Quran. Hamim, Hamim, Hamim. Surah ini, Ghafir ini, surah yang pertama daripada 7 surah yang dimulai dengan Hamim. Wa yutlaqu ala hadhihi suwar, dan dikatakan surah 7 ini nama dia Al-Hawamim. Al-Hawamim makna surah yang dimula dengan Hamim. Kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ini nak cakap apa? Ibtalu jadal, nak membatalkan hujah-hujah, gompulan yang yujadiluna fi ayatillah, yang berbantah-bantah pada ayat-ayat Allah. Nak membatalkan hujah-hujah. Hujah apa? Yang menyebut, yang duduk berdebat tentang ayat-ayat Allah, jadi dia nak batalkan, inilah ayat dia. Adapun tajuk tadi kita dah sebut, dalam pimpinan sudah ada, tapi di sini bernombor. Ada 10 perkara. Tajuk dia secara nombornya 10 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala mula pembukaan surah ini dengan memuji dirinya. Allah puji dia. Itu hak Allah. Tapi kita manusia kalau kita puji sendiri, itu orang panggil orang tak betul. Duk puji. Dalam istilah orang panggil angkat ekor sendiri. Lah, manusia tak. Saya lah orang baik, saya lah. Orang tak puji orang itu kita. Orang lain puji pun kita marah. Ni apa pula kalau kita puji kita sendiri? Kan? Bagaimana pula kita yang puji kita sendiri? Maka kita mengatakan itu satu kepincangan yang berlaku di dalam dunia kita ini. Yang kedua, tasliyatul Rasul, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerenah yang dimainkan oleh puak-puak kafir terhadap baginda. Kafir duduk hentam, Allah Ta'ala bawa mari cerita-cerita orang dulu sudah diuji dan dicuba dan sebagainya. Yang ketiga, bayanu wazifatil malaikah. Dalam surah ini menjelaskan tanggungjawab ataupun tugas para malaikat
yang memikul aras. Ada malaikat yang kerja dia istighfar, minta ampun kepada orang beriman, berdoa kepada orang beriman. Para jemaah, untuk cerita malaikat ini, ana telah pun ada satu kuliah khas. Tajuk dia golongan yang mendapat doa malaikat. Tengok dalam YouTube, golongan yang mendapat doa malaikat. Ada 12 golongan. Alhamdulillah. Yang keempat, mengajak manusia supaya ikhlaskan ketaatan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperingatkan mereka tentang huru-hara hari kiamat dan menyatakan bahawa al-mulku lillah, kerajaan pada hari kiamat itu tak ada lagi siapa yang berkuasa kecuali Allah semata-mata. Yang kelima, zikru janibin min qissati Musa alaihissalam, menyebut sedikit secebis daripada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Haman dan Qarun. Di keempat tiga ada Fir'aun, Haman, Qarun. Dan juga peranan yang dimainkan oleh seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Penting nih, orang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun sendiri memberi aset besar kepada Islam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, hikayatu janibin, suatu hikayat dari sudut al-muhawarat, dialog, perbincangan yang berlaku di antara orang-orang yang lemah dengan bos-bos yang sombong, yang besar dalam neraka. Apa ni, orang lemah kata, "Mu lah tipu aku." Bos kata, "Kau bodoh ikut aku." Itu ialah cerita dia. Kemudian penjaga neraka memarahi mereka, ataupun mereka minta dengan penjaga neraka. Yang ketujuh, at-tanbih, dalam ayat ini juga memberi peringatan kepada dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla dengan ketuhanannya secara umum dan membatal segala jenis ibadat lain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, Allah Ta'ala sebut beberapa kategori jenis nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah kemukakan supaya mereka bersyukur kepada Allah. Yang ke-9, Allah Ta'ala cerita tentang kumpulan yang berdebat tentang ayat-ayat Allah Ta'ala tanpa ilmu. Orang panggil berjidal tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala cela mereka, memberi amaran kepada mereka dengan keburuknya tempat tinggal mereka. Dan Allah perintahkan Nabi SAW sabar menghadapi kerenah mereka dengan menyebut beberapa peristiwa rasul-rasul yang terdahulu agar Nabi mengambil iktibar dan sabar sebagaimana sabarnya orang-orang yang terdahulu. Yang ke-10, yang terakhir, inzar musyriki Makkah. Dalam surah ini Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada puak-puak kafir Mekah bahawa hujung perjalanan mereka akan berakhir sebagaimana berakhirnya umat-umat yang terdahulu yang tidak beriman. Dan apa kalau mereka kekal dengan kekufuran, maka pasti azab yang akan menunggu. Dia tak mati di Mekah. Puak-puak kafir ini mati di mana? Mati di Badar, sebagaimana matinya mendiang Abu Jahal dan geng-gengnya dalam peperangan Badar. Tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 perkara tajuk yang Allah Ta'ala sebut secara tersusunnya dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min yang kita baca ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada tafsir surah Al-Mu'min. Tafsir surah Al-Mu'min, buka tafsir pimpinan, muka surat
1020. Balik semula ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena ingatlah, para pelajar ingat sentiasa, kita bila nak baca Quran, kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau di awal surah, dia ada bacaan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah saja yang tidak ditulis Bismillah. Satu surah je, daripada 114 hanya satu surah. Jadi kita tak baca sampai itu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah yang yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Dia panggil dalam bahasa apa ni, kitab dia panggil Hamim, huruf al-muqatta'ah. Tulis itu huruf apa ni? Al-muqatta'ah. Di tulisan bersambung, baca satu-satu. Hamim. Kalau nak kira betul, dia kena asing lah. Huruf ha, huruf mim. Tapi tak dia sambung. Baca ikut nama huruf, ikut bunyi huruf. Hamim, itu dia panggil huruf al-muqatta'ah, yang Allah SWT jadikan pembukaan surah. Beberapa surah dalam Al-Quran Allah mula dengan huruf Alif Lam Mim, Hamim. Jadi surah Hamim ni, inilah surah yang pertama daripada 7 surah yang dimulai dengan Hamim. Pelajar-pelajar kena ingat fakta dia tu. 7 surah yang dimulai dengan Hamim atau disebut dengan nama Hawamim. Maka surah Ghafir, surah Al-Mu'min ini adalah surah yang pertama. Untuk apa tu? Li bayani i'jazi hadzal Quran, untuk nak menyatakan Al-Quran ini i'jaz. Al-Quran ini mencabar makhluk lain, tak boleh nak tiru dia. Itu makna i'jazul Quran. Yang menampakkan lemahnya makhluk untuk nak mengatasi Quran, nak mencabar Quran, nak meniru, nak buat macam Quran, tidak boleh. Sedangkan huruf-huruf ini dia panggil huruf al-arabiyyah allati yatahaddatsuna biha. Huruf ni huruf yang mereka dah bercakap hari-hari, tapi bila Allah boleh buat ni, orang lain kalau buat tak jadi. Itu dia panggil tanda mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Baik, kita pindah kepada Tuan Syekh pimpinan. Simple je dalam masalah ini. Tengok nota di bawah. Dia kata lihat penjelasan tentang huruf ini di nota kaki nombor 7 ketika mereka bincang tentang Alif Lam Mim di awal Quran dulu. Tengok sanalah. Dia tak mau ulang banyak kali sebab banyak lagi benda yang kita nak bincang. Ayat yang kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang maha berkuasa lagi amat mengetahui. Ay tanzilul Quran, Al-Quran ini turun daripada Allah Al-Qahir, Al-Ghalib, yang maha gagah perkasa, yang maha berkuasa, yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Dia beri kepada siapa dia nak, dia tegah daripada siapa yang ditegah, yang tidak ada sebarang kekurangan, kecacatan dan kecelaan pada Allah. Allah Ta'ala lah yang mempunyai Al-Aziz, Al-Alim. Al-Aziz bermakna zil qadri wasyiyadah. Allah yang mempunyai kekuasaan dan pemerintahan. Al-Alim, iaitulah Allah Ta'ala yang meliputi ilmunya segala perkara. Dua sifat sini, Aziz, Alim.
Maknanya, hei manusia, kalau kamu berani cabar Quran aku turun kamu tak terima, aku bersifat aziz. Lawan aziz, gagah perkasa. Mu lawan, kena. Al-Alim, maha mengetahui. Kamu percayalah, yakinlah apa yang aku letak dalam Quran ini benar, sahih, bermaklumat, berfakta, berhikmah. Jangan duk mikir undang-undang Islam ni tak apa relevan lah. Tak relevan, tak sesuai dengan zaman. Kalau orang cakap macam ni, bermakna dia berani mengatakan Allah Ta'ala tidak alim, sebab dia buat turun ayat yang tak sesuai dengan manusia. Jadi kita yang beriman, kita beriman dengan dua sifat Allah Ta'ala ini, Al-Aziz, Al-Alim. Apa lagi sifat Allah Ta'ala? Tengok ayat yang ketiga, Ghafiriz Zamb, Allah yang mengampunkan dosa. Tanda lah sifat dia yang mengampunkan dosa. Aisatir zunubi ibadi. Allah Ta'ala yang memaafkan, menghapuskan dosa, menutup dosa-dosa kita. Ya Rabbi, kita ni banyak dosa. Kalau Tuhan tak tutup, Allah tak rahsiakan dosa kita, para jemaah sekalian, nanti orang tak nak bersalam pun dengan kita. Jadi nasib baiklah dosa ni tak berbau. Kata orang dosa tak berbau. Kalau dosa bau, tak boleh duduk dekat kita. Bau hancing. Ni dosa mengumpat ni. Baru sudah mengumpat orang. Bau hangit. Ni dosa riba contohnya. Jadi sekarang ni tak ada apa. Duduk dekat kawan, tengok apa buat minyak wangi dia pakai. Kalau tak ada minyak wangi, bau tiap busung. Itu ya. Tapi bau dosa dia tak ada. Dosa tidak berbau. Tetapi walaupun tak berbau, dia punya kesan yang besar. Sebagaimana kata orang, bodoh tidak berbayar, tapi jangan tunjukkan kebodohan. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sifat dia Ghafiriz Zambi, memaafkan, menghapuskan dosa-dosa. Dua, Waqabilit Taubi, Allah menerima taubat. Tengok ni para jemaah sekalian, Allah letak di sini dua sifat yang membuka ruang yang luas kepada kita, supaya meletakkan tinggi harapan bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maafkan kesalahan kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura, ini pelajar ni pencinta tadabbur tanda. Surah Asy-Syura ayat 25, Allah kata apa? Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wa huwallazi yaqbalu at-taubah 'an 'ibadihi. Allah Ta'ala yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah maafkan segala kesalahan kita. Ya Rabb. Dalam hadis, tanda hadis, wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba dia selama belum sampai nyawa di halkum. Kalau nyawa di sini bunyi yugharghir, mana bunyi tekuk dah, ya Rabbi taubat, lah masa tu tidak diterima, pintu taubat sudah ditutup. Hadis ini rawahu Tirmizi bisanadin sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa dia bertobat sebelum matahari naik di sebelah barat, Allah terima taubat dia. Hadis ini rawahu Muslim. Maksudnya kenapa bawa dua hadis? Hadis yang pertama, kiamat individu. Setiap orang diterima taubat selagi nyawa dia belum sampai di halkum. Hadis yang kedua secara umum, bila matahari naik belah barat, kita sihat walafiat pun tak ada, tutup dah pintu taubat. Baik. Sifat yang ketiga, dua sifat ini ar-raja dia panggil. Raja,
maknanya kita mengharapkan keampunan. Dua sifat lagi, al-khauf, sifat yang menakutkan. Tengok sifat dia, syadidil iqab, Allah yang sangat berat azab seksaannya. Jangan berani. Ini dipanggil ayat takhwif, nak menakutkan kita. Yang tak dua ayat tadi, raja, kita mengharapkan keampunan Allah. Yang ni takhwif, menakutkan. Ai syadid iqab, dahsyat, ganas. Orang panggil apa ni? Berat sekali azab seksaan Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang derhaka, orang kafir, orang syirik, azab. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala sangat keras seksaan dia. Dalam suratul Hijri, tanda suratul Hijri ayat 49-50, nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi' ibadi, beritahu kepada hamba-hamba aku. Allah kata, aku ni ghafur rahim, pengampun, kesian belas. Wa anna azabi huwal azabul alim. Azab aku sangat teruk, sangat dahsyat. Maknanya dalam ayat Ghafir dua-dua apa? Dua-dua ada. Jangan berani, ayat yang kita akan baca nantilah. Dua-dua ada. Ada Rahim, ada Alim. Baik. Wa an Abi Hurairah, ni hadis pula. Kita tafsir Quran dengan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Allah. Kalaulah orang mukmin ni tahu apa yang ada di sisi Allah Taala, seksaan yang disediakan itu, tak ada seorang pun berangan-angan nak masuk syurga, takut. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati. Kalau orang kafir tahu luasnya rahmat Allah Taala, ma qanata min jannati, tak ada seorang pun orang kafir kecuali teringin, berangan-angan nak masuk syurga belaka. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Kita pergi kepada sifat yang keempat, zit taul. Zit taul, yakni Allah yang melimpah-limpah kurniaannya, la ilaha illahu. Sifat dia lagi. Yang keberapa tu? 5. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ilaihil masir. Kepada Allah lah tempat kembali. Jadi ini sifat-sifat Allah Ta'ala ataupun nama-nama Allah. Dia ada nama Allah Ta'ala sekali dengan sifat. Ada nama saja, tidak sifat. Baik, kita pergi kepada Zit Taul. Zit Taul ay sahibul ghina al-wasi'. Allah Ta'ala yang kaya, yang sangat luas pemberiannya. Wal fadli wal in'am, limpah kurnia dia sangat luas ke atas makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terhitung. Sudah ngaji ni, duduk depan cermin, sambil-sambil duduk menilik, tengok tua ke muda kita, sudah kecut ke sudah masih terik lagi kita punya apa ni kulit. Tengok nikmat Allah. Mata berapa harga, bulu mata berapa harga, hidung berapa harga, bulu hidung berapa harga. Cukuplah. Allah kata kalau kamu hitung nikmat Allah tidak terhitung. Tapi kena hitung baru kita terasa banyak. Kalau tak hitung rasa macam tak ada nikmatnya. La ilaha illahu la ma'budah haq illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa.
ilaihil masir, kepada Allah lah tempat kembali segala makhluk. Ketika itu akan dibalas yang baik dibalas baik, yang buruk menerima balasan yang buruk. Alhamdulillah, tamatlah tafsir 3 ayat yang kita baca di awal surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ini. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita pindah kepada mengutip al-fawaid, 5 faedah yang kita nak ambil daripada ayat ini. Yang pertama, tulis pelajar, yang pertama, Hamim, sampai kepada ayat yang kita baca tadi, sampai kepada ayat yang ketiga. Wajhul munasabah, Allah Ta'ala sebut dia turun Quran, kemudian dia sebut 6 sifat ini, ataupun daripada awal lagi 8 sifat, 6 sifat Allah Ta'ala sebut. Dia kata sifat-sifat ini, sifat mana ni, 6 sifat ataupun 8 sifat ini, iaitulah mengandungi kandungan Quran duduk di situ. Tulis cepat sikit, panjang sikit ni huraiannya. Dia kata Quran ini ada, dalam Quran ada nama-nama Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Jadi dalam ayat kita ni ada 8 perkara. Ada dalam Quran cerita-cerita perkara gaib yang lepas, yang akan datang. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut akan berlaku kiamat, akan berlaku pembalasan, akan berlaku, ada. Yang ketiga, ada cerita tentang nikmat Allah Azza wa Jalla, ada cerita tentang nikmat Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni Allah sebut zit taul, Allah Ta'ala mempunyai limpah kurnia yang luas. Dalam Quran ada cerita tentang azab, inna azabi, dalam ayat ni syadidil iqab, ada. Tuan-tuan nak apa? Semua dalam Quran ni terkandung dalam ayat yang kita sebut ni, seolah-olah macam orang panggil poin-poin utama isu dalam Quran. Dia ada cerita tentang keesaan Allah, ada cerita tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Dalam ayat ilaihil masir, tentang hukum Allah, cerita tentang keesaan Allah, la ilaha illahu. Masya Allah, susunan yang begitu cantik dalam Al-Quran ni. Kita kata Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Faedah yang kedua, tak tersusun saya sebut ni, kita susun semula. Yang pertama, cerita tentang nama Allah, sudah ada. Cerita tentang perkara gaib, sudah ada. Cerita tentang nikmat Allah Ta'ala, duduk di zit tauli. Cerita tentang azab, duduk di syadidil iqab. Nak mengajak manusia supaya bertaubat, maknanya Allah Ta'ala ghafiriz zambi, mari bertaubat. Allah Ta'ala cerita tentang keesaan Allah, duduk di la ilaha illahu. Cerita tentang hukum pembalasan, duduk di ilaihil masir. Tulis mulalah. Jadi Allah kata aku turun Quran, ini sifat aku. Tak percaya lagi, rugilah kamu. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Allah kata apa? Tanzilul kitab, tanzilul kitabi minallah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini daripada Allah. Ayat ini menyatakan maha tingginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala makhluk, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Sebab apa dia kata bukan makhluk? Sebab dia tanzilul kitabi minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala yang berkata-kata, Al-Quran ini daripada kalamullah, Al-Quran daripada kalamullah. Sifat Al-Quran tanzilul kitab, kitab sifat Al-Quran tertulis. Di manakah ditulis Al-Quran? Mula-mula sekali tulis Lauhil Mahfuz, ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Quran yang ada di tangan malaikat yang bawa turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran yang berada di tangan kita sekarang. Walau kita kata kertas tu bukan, kertas tu makhluk,
tapi Quran tu kalam Allah. Kertas tu makhluk, Quran tu kalam Allah. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Al-Azizil Alim. Al-Azizil Alim mengandungi dua nama ini sifat. Dua sifat. Dua nama mengandungi dua sifat, iaitu qudrat dengan ilmu. Sifat qudrat dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, yang menjadikan semua makhluk ini selain daripada Allah, nama dia makhluk. Lemah belakalah, berajak kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata Imam Ahmad bin Hanbal, fatadammanat isbatal qadar. Ayat ini juga mengisbatkan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala yang menetapkan berlakunya perkara ini sampai ke hari kiamat. Ini ayat-ayat Al-Quran ini mengajar kepada kita dalam isu akidah, isu ketuhanan, dan isu kenabian. Yang keempat, ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Ghafiriz zambi wa qabilit taub. Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa, menerima taubat. Jadi ayat ini kau ulama mengatakan at-targhib wa tarhib. Dalam ayat ini ada galakan dan ada peringatan. Al-wa'di wal wa'id, ada janji yang baik untuk beri syurga kepada orang taat, dan ada janji seksa bagi orang yang tak dengar kata. Mu tak dengar kata, cari penyakit lah kau. Kan? Cari penyakit. Jangan duk cari penyakit kita ni. Baik. Itu dia panggil, Allah SWT cerita kepada kita, ghafiriz zambi, dia ni maha pengampun, dan qabilit taubi, menerima taubat. Maka ayat ini menggalakkan kita sentiasa beristighfar, sentiasa minta ampun kepada Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita kenal siapa Allah. Kita kenal siapa Allah, maka ketika itu baru kita tahu, kalau aku ni tak taubat, kita rugi. Kita telah mensia-siakan peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang akhir Allah Ta'ala sebut syadidil iqab. Allah Ta'ala juga yang keras dia punya hukuman. Ayat ini al-hazar minat ta'arrudi li'iqabihi, memberi amaran keras, jangan berani, jangan cuba-cuba nak melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam ayat suratul Hijri ayat 49-50 tadi, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Jadi bagi tahu kepada hamba aku ni baik, tapi hati-hati. Kebaikan Allah Ta'ala tu jangan mengambil peluang nak mengatakan Tuhan tu baik, boleh je derhaka. Tidak mungkin. Jadi dari sinilah kita kena ingat, dua perkara ni mesti jalan serentak. Targhib, tarhib. Galakkan dan juga peringatan. Orang panggil apa ni, raja dan juga khauf. Kena ada dua-dua. Ni kalau kita berani saja, kalau kita ambil raja saja, kita berani buat maksiat sebab Tuhan pengampun. Tapi kalau kita ambil khauf saja, kita akan jadi manusia yang kecewa, takut segitu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, setelah Allah Ta'ala ciptakan makhluk, kataba fi kitabi, Allah Ta'ala ada tulis, fahuwa indahu fawqal arsy, Allah Ta'ala tulis apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Wa fi lafzin sabaqat ghadabi, kemurkaan apa ni, rahmat aku mendahului kemurkaan. Kita kata alhamdulillah. Hadis ini dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah dah maklumkan kepada kita bahawa dia pengampun dosa, dia juga yang memberi kemaafan, tapi Allah juga yang mempunyai siksaan. Jangan berani. Maka dalam ayat ini dua-dua ada balasan bagi orang berdosa, syadidil iqab, balasan bagi orang baik, zid tauli. Maka kitanya ambil pendekatan jalan tengah di antara khauf, raja. Jangan berani, jangan kecewa. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang keempat siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.